Assalamualaikum guys, kembali lagi di dalam channel Amirul Tolota. Di mana saja korang menonton video aku ini, aku harap korang berada di dalam keadaan sihat, sejahtera. Pada malam ni guys, aku akan menceritakan sesuatu yang istimewa, spesial untuk korang guys. Okey, pada malam ni aku akan menceritakan mengenai kisah-kisah seram yang aku ambil kisah ini daripada kawan-kawan aku guys. Okey, tanpa membuang masa lagi guys, jom kita mulakan kisah seram yang pertama. Kisah seram ni guys berlaku dekat kawan aku nama Izwan. Aku akan panggil nama singkatan dia Wan. Pada suatu malam, Wan ni dia duduk dekat rumah, dia tak ada buat apa. Dia main telefon, lepas tu dia dapat satu panggilan. Panggilan tu daripada awek dia. Awek dia call dia, "Wan, kau free tak ni malam ni? Aku lapar lah, jom lah teman aku makan." Awek dia bagi tahu dia macam tu. Lepas tu Wan ni pada masa tu jam dah menunjukkan pada pukul 1 pagi. Awek dia cakap dia ni duduk seorang-seorang kat rumah. Lepas tu tiba dia rasa lapar. Lepas tu dia pun ajaklah Wan pergi teman dia makan. Wan pun masa tu duduk kat rumah dia kan. Wan pun pergilah sebab dia kesian dekat awek dia. Dia pun pergilah dekat rumah awek dia untuk ambil awek dia pergi makan dekat luar. Tak lama lepas tu Wan pun sampailah di rumah awek dia. Lepas tu dia tunggu kejap awek dia bersiap-siap semua. Lepas tu diorang pun sama-sama naik kereta untuk mencari kedai makan. Sebelum tu guys, cerita ni berlaku dekat Felda Ulu Tebrau, Johor. Okey, dalam perjalanan Wan dan awek dia nak pergi cari makan, nak mencari kedai makan pada jam 1 pagi. Wan pun drive lah kereta macam biasa kan. Kalau korang tahu, dekat jalan Felda Ulu Tebrau tu memang jalan dia agak sempit sedikit. Okey, pada masa tu Wan tak bawa laju, Wan bawa slow je kereta macam biasa kan sebab jalan sempit. Okey, bawa dalam 60-80 kan. Dia bawa macam biasa. Lepas tu tiba-tiba awek dia ternampak something di depan jalan guys. Wan, nampak tak apa yang kat depan tu Wan? Lepas tu Wan pun masa tu Wan memandu dalam keadaan fokus. Memang dia tak nampak lagi. Selepas awek dia bagi tahu yang awek dia nampak something. Lepas daripada tu Wan cuba memerhatikan sekeliling dan Wan ternampak satu lembaga sebelah kanan di depan jalan sana guys. Nampak satu lembaga yang berwarna putih sedang berjalan di atas jalan. Pada masa tu Wan memang tak fikir lain sebab dia ingatkan manusia. Tapi bila dia ingat balik pada masa tu jam 1 pagi, mana ada manusia dekat jalan kan. Lagipun pada masa tu lembaga yang berwarna putih tu dia memakai seolah-olah memakai macam telekung perempuan untuk solat. Tapi yang peliknya, Wan tengok pada masa kain telekung yang dia pakai tu sampai labuh ke bawah guys, sampai menjejak ke tanah. Wan fikir kalau manusia memang dia akan angkat sedikit apabila berjalan kan. Tetapi pada masa tu dia tengok dia punya kain sangat-sangat labuh guys, sampai mencecah ke tanah. Selepas tu Wan dan awek dia pun masing-masing memandang antara satu sama lain sambil Wan menekan pedal minyak kereta dia dengan lebih laju guys. Kerana pada masa tu memang diorang dah panik-panik gila. Lepas tu apabila Wan tekan pedal minyak tu, kereta dia macam berdesum tau. Tapi tak berapa nak pergi sangat tau. Lepas tu ada kereta daripada arah depan membuatlah puding kepada mereka guys. Mereka dah cuak, bulu roma mereka dah naik guys. Pada masa tu mereka tak fikir lain, mereka nak cepat-cepat keluar daripada tempat tu guys. Wan pada masa tu memang dia faham gila. Apabila kereta daripada depan membuat lampu ding pada mereka, memang Wan faham something ada dekat atas kereta dia guys. Sambil pada masa tu awek dia terus menjerit, Wan pun terus lagi menekan dia punya pedal minyak guys. Kereta tu masih tak bergerak dengan laju guys. Tapi alhamdulillah selepas tu kereta tu pun memecut dengan laju guys. Dan Wan pun pada malam tu mereka tak jadi nak makan. Lepas tu diorang pada malam tu tidur dekat stesen minyak guys. Sebab malam tu memang Wan dan awek dia tak berani untuk melalui jalan tu dan mereka terpaksa tidur dekat stesen minyak guys. Kalau benda tu terjadi dekat aku sendiri pun aku tak tahu nak cakap macam mana kan. Memang aku akan tekan kedai minyak laju-laju guys.
Sebenarnya Wan pun tak pasti apa yang dia nampak tu guys. Sebab masa dia tengok daripada jauh, benda tu seolah-olah macam, korang pernah tengok tak buah nangka yang berbalut kan? Tapi Wan lebih kurang dia nampak macam gitu. Tetapi benda tu lembaga yang besar dan dia bergerak macam gini guys, dengan kain labu ke bawah bercecar ke tanah. Wan memang tak fikir itu manusia. Jam 1 pagi, mana orang mau pergi sembahyang. Jom kita lanjutkan ke kisah seram yang kedua guys. Okey, kisah yang kedua ni berlaku dekat kawan aku, nama dia Muaz. Pada masa tu dia ni belajar dekat salah satu pondok dekat Pulau Pinang. Pada malam tu diorang punya ustaz, diorang punya guru ada membuat satu aktiviti untuk menaikkan diorang punya tahap keberanian. Okey, pada malam tu mereka diarahkan untuk berkumpul dalam sekitar 10 orang. Muaz pun ada sekali dalam kumpulan tu. Pada masa tu mereka diarahkan untuk tutup diorang punya mata dan mereka akan dibawa ke salah satu tempat kelapa sawit yang agak gelap dan mereka kena berjalan sambil tutup mata dan akan ditinggalkan seorang di satu tempat, dan ada diorang punya ustaz-ustaz yang akan memakai lebih kurang baju-baju putih untuk menakutkan diorang. Lebih kurang macam tu ada orang punya aktiviti pada malam tu. Pada mulanya aktiviti tu berjalan macam biasa. Okey, Muaz ni dia dah ditempatkan di suatu tempat, member dia pun dah ditempatkan di tempat-tempat lain, ada sebelah sini sebelah sana kan. Lepas tu pada malam tu Muaz ni ditempatkan di tempat duduk dia, dia pun duduk. Lepas tu pada masa tu dia memang bunyi macam-macam kan, tapi di masa tu dia tak fikir sangat, tak takut sangat, sebab Muaz ni dia jenis yang tak berapa percaya kepada benda-benda tu. Walaupun dia ni budak pondok, dia memang tak takut. Dan pada masa tu dia memang bunyi suara-suara yang menakutkan, tapi dia tahu itu adalah suara dia punya ustaz. Selepas lebih kurang 20 minit, Muaz tu dia duduk dekat satu tempat tu. Dia ni jenis yang tak kisah sangat dengan peraturan. Muaz ni tiba-tiba dia buka dia punya penutup mata dia guys. Lepas dia buka kain yang menutupi mata dia, dia pun tengok, memang keadaan pada masa tu dia tengok gelap. Lepas tu adalah seekor kucing yang berwarna putih tiba-tiba muncul berjalan di depan dia. Pada masa tu Muaz pun tengok kucing tu lalu macam gini kan. Tengok. Tanpa berfikir panjang, Muaz pun mengikuti kucing tu sambil memanggil, "Miau, miau, mau pergi mana miau? Mau pergi mana?" Tu dia ikut. Selepas kucing tu melalui pokok kelapa sawit, tiba-tiba kucing itu hilang. Muaz pun heran lah kan. Mana kucing ni pergi? Tadi ada je kat belakang pokok ni. Lebih kurang macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba Muaz pun terhidu bau yang sangat wangi guys. Muaz pun rasa pelik kan, dari mana bau ni datang kan. Dengan tiba-tiba dalam tadi dia tengah ikut kucing tu pula hilang entah ke mana, dan tiba-tiba terbau wangi yang sangat harum guys. Muaz pun cubalah mencari di mana bau wangi tu kan. Dia pun berjalan di sekitar kawasan itu mencari bau-bau tu. Lepas tu sampai di salah satu pohon tu, dia macam terdengar bunyi. Dia lebih kurang bunyi macam tu. Lepas tu dia pun memberanikan diri pergi untuk menjenguk apa yang ada di sebalik pokok tu guys. Pada masa tu Muaz memang dah rasa tak sedap hati, tapi dia memberanikan diri dia juga untuk pergi tengok bunyi apa yang ada di sebalik pokok tu. Lepas tu dia pun pergilah dalam keadaan melangkah slow. Dia pun pergi sampai dekat pokok tu guys. Muaz pun terus tengok ada suatu lembaga yang memang besar guys, sedang berbongkok, sedang makan sesuatu dekat situ guys. Dan pada masa tu lah tiba-tiba bau yang sangat busuk menembusi hidung dia guys.
Pada masa tu guys, Muaz memang tak fikir panjang. Dia terus lari lintang muka guys. Pada masa dia lari tu guys, lebih kurang dekat pokok kelapa sawit tu, masa tu dia tengok macam-macam lembaga ada guys. Ada yang sedang bertenggek dekat atas pokok, ada yang sedang duduk mencangkung di tepi pokok kelapa sawit tu guys, dan ada yang mengikuti dia daripada belakang guys, dan ada yang terbang daripada atas guys. Pada masa tu Muaz memang dah tak boleh nak fikir panjang lagi guys. Dia memang lari lintang buka guys, tanpa mempedulikan apa yang ada di tepi dia guys. Lepas daripada kejadian tu, Muaz pun ceritakan kepada ustaz dia apa yang dia telah alami kan. Lepas tu, Ustaz Muaz tu pun cakap pada masa aktiviti tu berlangsung, memang diorang tak boleh sesekali untuk buka diorang punya penutup mata diorang. Sebab itu adalah diorang punya peraturan untuk ujian pada malam tu. Tetapi Muaz ni telah melanggar dia punya ujian dia, dan Muaz telah menerima akibat dia guys. Okay guys, kisah seram yang ketiga ni berlaku dekat kawan aku. Yang pertama tadi, Izwan. Okay, pada masa ni Wan ni dia kecil lagi. Okay, pada masa tu cuti sekolah. Diorang punya family ni merancang untuk balik dekat diorang punya rumah maklum dia dekat Perak. Tapi dia tak pasti pada masa tu dekat Perak tu dekat kawasan mana. Dia pun ikutlah family dia balik bersama dengan dia punya tu, naik satu van. Pergilah Wan daripada Johor ke Perak. Dalam perjalanan tu memang tak ada apa-apa yang berlaku. Okay, diorang semua okay, perjalanan selamat, dikatakan selamat sampai. Selepas masuk saja ke kawasan pekarangan rumah maklum dia, tiba-tiba satu buaian besi terbang di atas van mereka guys. Mesti korang macam pelik kan, macam mana buaian besi tu boleh terbang di atas kereta dia guys. Boleh terbang di atas van diorang guys. Masa buaian tu terbang di atas diorang punya van, Wan pada masa tu memang Wan dapat melihat dengan jelas yang buaian besi tu terbang di atas van diorang. Pada masa tu jugalah atuk Wan mengambil kepala Wan untuk terlengkup macam gini guys. Sebab atuk Wan tidak mahu Wan tengok benda yang berlaku tu guys. Dan pada masa tu juga atuk Wan ni berpesan pada semua supaya tak cakap apa-apa dengan benda yang berlaku tadi tu kepada maklum dia. Lepas tu diorang pun sampailah, diorang pun turun daripada van, mengangkat semua bagasi-bagasi tu semua naik ke atas rumah. Okay, tak ada apa-apa yang berlaku selepas tu. Tapi Wan pada masa tu dia terus ingat benda yang berlaku tu guys. Pada malam tu jam menunjukkan pukul 12 malam, 1 pagi, 2 pagi dan seterusnya pada jam 3 pagi. Pada malam tu Wan cakap benda tu berlaku dekat mak dia guys. Masa jam 3 pagi tu, masa dia tengah tidur, dia terdengar bunyi ada orang bagi salam dekat pintu utama rumah maklum dia guys. Bunyinya Akum, Akum, Akum. Bunyi perempuan dan bunyi tangisan bayi memberi salam. Lepas tu Mak Wan pun dalam keadaan mamai, dia pun cari-cari, dia pun buka pintu. Waalaikumsalam. Pada masa tu perempuan tu dia menggendong anak dia macam ini. Perempuan tu cakap dekat Mak Wan, maaf kak ganggu malam-malam. Anak saya ni dia haus, dia lapar susu. Saya pergi cari kat kedai-kedai tadi tapi kedai-kedai dah tutup. Jadi saya nak minta tolong akak lah kan, boleh tak kalau akak buatkan susu untuk anak saya ni. Lepas tu Mak Wan pun masa dia dalam keadaan mamai, tanpa berfikir panjang, jam 3 pagi, dia pun tak ada fikir yang bukan-bukan. Dia pun ambillah botol yang diberikan wanita tersebut tu. Lepas tu Mak Wan pun pergilah ke dapur kan. Dia pun buatlah susu macam biasa, panaskan air semua, buat susu. Okay, siap. Mak Wan pun terus pergi ke depan untuk bagi susu dekat mak bayi tersebut. Lepas tu perempuan tu pun ambil lah susu tu, bagi minum dekat dia punya bayi. Pada masa tu perempuan tu pun nak bagi duit dekat Mak Wan sebab macam nak malah jasa dengan, sebab dah
buatkan susu untuk anak dia, jadi dia pun nak bagi duit. Lepas tu Mak Wan pun tak mau terima lah kan, sebab dia tolong mengikhlaskan, jadi dia tak mau terima duit tu kan. Lepas tu perempuan tu pun paksa juga suruh ambil, dia pun letakkan duit dekat tangan Mak Wan. Lepas daripada tu perempuan tu pun mengucapkan terima kasih, dia pun berjalan beredar pergi. Mak Wan pun pada masa tu pun terus naik ke atas rumah, kunci pintu. Tak lebih daripada 5 minit lepas tu, duit yang dia pegang tu dia tiba-tiba rasa lain. Lepas tu dia pun tengok duit yang diberikan wanita tu dah jadi daun guys. Itulah tiba-tiba dua Mak Wan tersenyum guys. Lepas tu Mak Wan pun fikir, siapa yang aku jumpa tadi ya? Takkan ada orang datang pergi ke pagi. Mak Wan terfikir macam tu guys. Lepas daripada tu Mak Wan terdengar, memang dekat-dekat dengan telinga dia guys, satu suara mengilai memang kuat gila-gila guys, dengan bunyi tangisan bayi guys. Mak Wan pun lepas daripada tu terus mengejutkan Mak Long dia guys, untuk memberitahu apa yang berlaku. Sebenarnya apa yang Mak Wan tengok itu adalah satu jelmaan yang orang kampung kat situ memang semua sudah tahu bahawa jelmaan tu adalah daripada seorang wanita dan bayinya yang telah meninggal. Mak Long bagi tahu juga memang jelmaan tu akan mengacau sesiapa sahaja yang datang ke kampung mereka tu guys. Okey, aku harap korang terhibur dengan cerita yang aku ceritakan ni. Okey, jika korang mempunyai pengalaman kisah seram, korang boleh DM aku dekat Instagram aku. Aku akan ceritakan pengalaman seram korang dekat aku punya channel. Okey guys, setakat tu saja cerita aku pada malam ni. Kita berjumpa lagi di dalam channel Amirul Barota. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.